بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، زدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نيتي لله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نيتي لله تعالى. Kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala agar muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang memanfaatkan dunia dan akhirat. Allah matikan kita dengan mati husnul khatimah. Dan juga kita niat i'tikaf di dalam masjid yang mulia. Sebelum ini kita membahaskan daripada kitab matan Abi Suja' ini tentang syarat-syarat al-iqtida', syarat-syarat makmum dia mengikut imam. Dan kita hanya sebut beberapa yang ada dalam kitab ini, kerana dalam kitab ini dia tak sebut keseluruhan syarat-syarat mengikuti imam. Cuma saya review supaya semua ingat bahawa sebelum ini kita sebut antara syarat pertama mengikut imam ialah mestilah makmum dia tidak mendahului imam. Kalau dia nak solat berimam lah, maka hendaklah dia tak mendahului imam pada posisi berdiri imam, dan juga pada takbiratul ihram. Ini kita dah sebut. Dan kita dah sebut bahawa kalau makmum mendahului imam pada posisi berdirinya imam, maka tak sah solatnya, sama ada dia mendahului dalam satu tingkat ni ataupun dia duduk di tingkat yang atas, mendahului imam pada tingkat atas, imam kat bawah ni terkebelakang daripada dia. Cuma nak evaluate, nak menilai mana yang dahulu, mana yang terkemudian. Mungkin imam kaki baby kecil je, makmum kaki besar. Jadi tak boleh nak ukur dari sudut besar ataupun kecil kaki tu, tapi nak diukurnya dari sudut mana? Diukur dari sudut tumit dia. So kalau tumit dia sama, tumit makmum terkebelakang daripada imam, yang tu yang kita nak kalau nak solat berimam. Berkenaan dengan posisi berdiri, kita dah sebut sebelum ini, kalau makmum selaras dengan imam, sama dengan imam dari sudut tempat berdiri, sah salat, tapi makruh. Maknanya makmum itu hilang daripadanya, luput daripadanya fadilat berjamaah, kerana dia berdiri sama dengan imam dari posisi berdiri. Ini tentang posisi berdiri. Pada perkara yang kedua yang makmum tak boleh mendahului imam, iaitu pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini rukun qauli, okey? Takbiratul ihram makmum secara total tak boleh langsung mendahului imam pada takbiratul ihram, pada ucapan imam Allahu Akbar. Di sini tak boleh mendahului imam atau menyamai bacaan takbir dia dengan bacaan imam, tak boleh. Jadi di sini dia kena pastikan terlebih dahulu imam sebut Allahu Akbar sampai dia sebut ra, and then baru dia mula. Kerana dalam kes ini imam belum lagi sebut ra, walaupun imam dah mulakan takbir, dia belum lagi sebut huruf ra, kamu sebagai makmum masuk terus Allah, di sini tak sah takbiratul ihram, tak valid dari awal solat kamu, kerana nak masuk solat ni dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tak sah, jadi dari awal tak valid solat. Maka tunggulah imam takbiratul ihram tu sampai habis, baru kamu masuk. Berselari dengan imam pada takbiratul ihram, dia tak sama berselari dengan imam pada tempat berdiri.
Berselari dengan imam pada tempat berdiri sama, itu makruh, sah lagi salat. Tapi berselari dengan imam pada takbiratul ihram tak sah salat. Tak sah takbiratul ihram dan tak sah salat. Apatah lagi kalau mendahului imam pada takbiratul ihram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada selain takbiratul ihram, mana-mana perbuatan makmum mendahului imam pada rukun fi'li. Rukun macam sujud, i'tidal, ruku', mendahului imam, menyamai imam pada rukun-rukun fi'li, hukum dia makruh. Maknanya makmum luput daripadanya fadilatul jamaah, kelebihan berjamaah. Pahala salat berjamaah tu hilang daripadanya, luput daripadanya. Melainkan satu je, bacaan amin, at-ta'min. Bacaan amin, kalau sekiranya imam sebut waladdallin pada surah Al-Fatihah, maka makmum tunggu sehingga imam kata amin, maka dia sebut sama serentak dengan imam. Maka bersekali dengan imam pada bacaan amin, itu sunat. Dia tak sama dengan yang lain lah. Yang tu sunat. Bahkan warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa ta'minuhu ta'minal imam istaghfaratil malaikatu. Siapa yang bacaan siapa yang sama amin dia dengan aminnya imam, bacaan aminnya dia dengan aminnya imam, maka malaikat akan buat istighfar bagi diri dia. Maknanya malaikat mohon keampunan bagi pihak dia. Ini warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah bahas pada pertemuan yang lalu, saya cuba nak ingatkan. Yang kedua, kita dah sebut sebelum ini, ialah makmum yang dalam hal ini juga kita telah sebut sebelum ini, makmum dia tak boleh mendahului imam pada rukun fi'li secara sempurna. Makmum dia tak boleh mendahului imam pada rukun fi'li secara sempurna, dan kalau dia buat juga hukum dia haram, tapi belum lagi batal salat. Macam mana contoh makmum mendahului imam dengan satu rukun fi'li, satu rukun yang berbentuk perbuatan? Contoh dia apa? Contoh dia, makmum dia rukuk, belum dia angkat kepala, belum sempurna satu rukun. Kalau dia masih rukuk lagi, dia belum angkat kepala, belum sempurna lagi satu rukun. Bila sempurna satu rukun, jadi kalau makmum dia rukuk, kemudian dia angkat kepala daripada rukuk, di sini satu rukun yang sempurna. Imam masih lagi berdiri, dia tak rukuk lagi. Di sini makmum dia mendahului imam dengan satu rukun, betul? Maka perbuatan makmum ini dosa, dan dosa itu dosa besar, haram. Baik, solat dia batal ke tak batal? Solat dia belum lagi batal, belum lagi. Yang ini belum lagi batal. Kenapa? Kerana dia mendahului imam dengan satu rukun, belum lagi batal. Bila mula batal solatnya makmum dalam hal ini? Kata ulama, apabila dia mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Kalau makmum mendahului imam dengan dua rukun fi'li secara berturut-turut, sama ada dua rukun tu dua-dua rukun panjang, ataupun salah satu yang panjang ataupun salah satu lagi pendek. Nanti saya sebut apa yang panjang, apa yang pendek. Cuma di sini yang penting kita tahu dua rukun fi'li dia mendahului imam. Di sini dia mendahului imam dengan tanpa ada keuzuran, maka solat makmum dia jadi batal. Contoh dia macam mana? Contoh dia, makmum ni dia daripada berdiri dia rukuk. Bila dia bangun bila dia angkat kepala dia daripada rukuk, di sini kiraan satu rukun yang sempurna. Kemudian makmum i'tidal, bila dia mula condongkan badan nak sujud, belum lagi sujud, di sini baru kiraan kedua rukun yang kedua. Di sini bila makmum dia condongkan badan untuk sujud, walaupun dia belum sujud lagi, tapi imam masih lagi berdiri,
Di sini makmum dia telah mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li secara berturut-turut, maka solat makmum di sini batal. Ini contoh yang saya berikan ini, solat makmum dia batal. Faham? Agak faham lah. Kemudian kena fokus sebab isu dia banyak. Kemudian kita sebut tadi dia mendahului imam dengan 2 rukun dengan dua rukun secara berturut-turut. Sekarang ni bukan isu dia mendahului imam, dia terlewat daripada imam, dia terlambat daripada imam dengan 2 rukun tanpa ada keuzuran. Baik, di sini kata ulama batal juga solat makmum jika dia terlambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li, sama ada 2 rukun tu dua-dua panjang ataupun salah satu yang panjang satu lagi pendek, dan dia tak ada keuzuran untuk terlewat daripada imam. Apa makna dia tak ada keuzuran untuk terlewat daripada imam? Dia tak ada isu lambat baca Fatihah dia dah selesai. Lepas tu kenapa kamu berdiri lagi? Rukuk. Dia tak rukuk. Maka makmum ini yang dia masih lagi berdiri, sedangkan imam dia telah rukuk dan angkat kepala untuk i'tidal. Imam dia dah buat satu rukun. Kemudian imam i'tidal. Di sini imam dia mula bengkokkan badan untuk sujud. So imam dengan dia buat macam itu, walaupun dia belum sujud lagi, itu dia dah buat 2 rukun fi'li yang panjang. Maka makmum masih lagi berdiri sedangkan dia dah baca surah Al-Fatihah. Mungkinlah dia baca surah ke apa ke, dia duduk sibuk kat situ. Patutnya dia dah tinggalkan surah. Okey. Di sini makmum ini solat dia batal. Kenapa? Kerana dia tidak ada keuzuran. Awak dah selesai kan bacaan Fatihah, awak apa lagi kamu duduk dekat posisi itu? Ini isu yang kedua. Isu yang ketiga, ustaz, kalau sekiranya dia ada problem lambat baca Quran, dalam kes macam tu batal tak? Macam dia lambat daripada imam dengan 2 rukun. Jawabnya tak batal. Belum batal kerana dia ada isu lambat baca Al-Fatihah. Dia kan ada orang yang macam tu, dia lambat baca Fatihah. Imam dia dah mendahului 2 rukun macam yang contoh saya berikan tadi. Itu belum lagi batal. Belum lagi batal. Bila batal orang yang ada keuzuran ini, orang yang lambat baca Fatihah ni, ada tak situasi dia batal? Jawabnya ada. Bila dia batal, lambat yang macam mana? Bagi orang yang dia lambat baca Fatihah ni, keadaan yang macam mana dia batal sekiranya dia lambat daripada imam, iaitu jika makmum ini dia terlambat daripada imam dengan 3 rukun panjang. Tadi ustaz sebut panjang pendek, tuan-tuan mungkin mana satu panjang, mana satu pendek. Kita sebut dekat sini. Rukuk rukun panjang. Rukuk dia rukun panjang. I'tidal rukun pendek. Sujud yang pertama rukun panjang. Duduk di antara 2 sujud rukun pendek. Itu dia ada perbahasan. Saya ringkaskan je lah. Duduk sujud yang kedua itu rukun panjang. Jadi rukuk itu rukun panjang, i'tidal rukun pendek, sujud rukun panjang, duduk di antara 2 sujud rukun pendek, sujud yang kedua itu rukun panjang. Baik, sekarang kita tengok. Makmum ni dia ada masalah baca Al-Fatihah, dia ada keuzuran. Imam telah mendahului dia terlambat daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. 3 rukun panjang, tak ada kaitan dengan rukun pendek. Macam mana contoh dia? Contoh dia begini. Makmum imam dia rukuk dan dia bangun angkat kepala untuk i'tidal. Di sini lengkap satu rukun panjang. Satu kita kira. Baik. Imam daripada dia angkat kepala, dia i'tidal, kemudian dia bengkokkan badan untuk sujud. Di sini kita tak kira sebab i'tidal rukun pendek. So satu lagi baru dikira satu rukun panjang baru. Sebab i'tidal dikira rukun pendek. Maka makmum dia sujud yang pertama.
Bila imam dia buat sujud yang pertama, bila dia angkat kepala untuk dia duduk di antara dua sujud rukun panjang. Kita kira tak sujud ni? Kira. So sekarang ni dah dua rukun panjang. Maka imam dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia nak buat sujud. So duduk di antara dua sujud rukun panjang ke pendek? Pendek. Kita kira ke tak? Tak kira. Still lagi dua. Kemudian imam buat sujud yang kedua. Bila imam buat sujud yang kedua dan dia angkat kepala daripada sujud yang kedua, ini sujud yang kedua rukun panjang ke rukun pendek? Maka ini rukun panjang. Baru 3. Batal bila lebih daripada 3. Jika imam dia buat lebih daripada 3 rukun, baru 3. Imam ni sama ada dia akan qiyam kalau dia rakaat yang ketiga, ataupun dia akan duduk tasyahud awal. Jika imam dia pergi ke tasyahud awal ataupun imam bangun untuk qiyam yang ketiga, makmum masih lagi berdiri sibuk dengan Fatihah dia, solat dia batal. Ini maknanya makmum terlewat daripada imam lebih daripada 3 rukun. Jadi macam mana nak selesaikan makmum yang macam ini? Ada tak cara makmum yang ada keuzuran ini untuk dia tak batal salat dia? Fuqaha kata, dalam contoh yang saya berikan ini, bila mana makmum imam dia buat sujud yang kedua, sama ada lepas tu dia akan buat tasyahud akhir, dia akan buat tasyahud awal jika itu adalah rakaat yang kedua, atau dia akan bangun untuk rakaat yang ketiga, maka di sini makmum yang dia terlambat bacaan Fatihah, dia tinggalkan aturan solat dia. Dia pergi ke imam pada posisi imam. Imam awak sekarang ni sedang buat apa? Dia sedang duduk tasyahud awal. Tinggalkan aturan solat awak dan pergi kepada solatnya imam, duduk tasyahud awal. Nanti setelah salamnya imam, dia lepas salamnya imam dia tambah 1 rakaat dan dia buat sujud sahwi. Baik. Kalau sekiranya imam dia tak buat tasyahud awal, dia qiyam untuk rakaat ketiga. Dia pun masih qiyam lagi, untuk dia kan tengah qiyam baca Fatihah. Dia tak buat apa-apa, dia anggap bahawa sekarang saya baca Fatihah dengan imam untuk rakaat yang imam punya. So nanti setelah salamnya imam, dia tambah 1 rakaat dan dia buat sujud sahwi. Ini penyelesaian kalau dia nak sah solat dia tersebut. Wa illa kalau tak dia kekal macam tu, solat dia jadi batal. Jadi ini saya tambah pada perbahasan yang dahulu saya dah sebut. Saya tambah sikit supaya tuan-tuan boleh nampak sikit isu yang berkaitan dengan syarat imam dan makmum dalam isu ini. Juga sebelum ini saya dah sebut supaya lebih jelas bahawa syarat yang keseterusnya makmum dia kena tahu pergerakan imam. Ini simple lah, bahawa kalau makmum dia tak tahu pergerakan imam, tak sah daripada dia salat. Pergerakan imam daripada rukun, dan benda ni boleh tahu dengan melihat imam sedang salat. Jadi kalau bagi barisan pertama, kedua, ketiga, sampai di tengah tu masih lagi dapat akses imam, maka imam rukuk dia dapat lihat imam rukuk, dia tahu pergerakan imam dari qiyam ke rukuk, dari rukuk ke i'tidal, daripada i'tidal ke sujud, dia tahu pergerakan imam itu dengan dia melihat imam. So memadailah, dia dah tahu dah pergerakan imam, cukup, itu sah daripada dia salat. Baik, bagi barisan yang duduk kat belakang, dia tak nampak imam tapi dia nampak saf yang kat belakang yang nampak imam. Jadi kalau dia ikut saf yang belakang yang nampak imam, itu dia tahu pergerakan imam, kerana mereka itu dia rukuk berdasarkan rukuknya imam, dia i'tidal berdasarkan i'tidalnya imam. Maka dia mengikut saf yang belakang yang nampak imam, sah salat dia. Ataupun dia dapat dengar suara imam, contoh dia duduk dekat tingkat atas, imam guna mic, maka dia dapat dengar suara imam. Di sini solat dia sah kerana dia dapat akses suara imam.
dia tahu pergerakan imam ketika sedang berdiri, rukuk, i'tidal, dia tahu. Atau dengan muballigh, solat ni panjang sangat, solat hari raya hujung sampai keluar tu, kat ujung tu orang tak dengar, dan mic pun bukannya power sangat, maka muballigh kat belakang dia volunteer, dia niat zikir dan dia niat nak bagi tahu orang kat belakang pergerakan imam yang depan tu. Lalu imam kata Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Seorang yang kat belakang dapat akses, dapat tahu pergerakan imam daripada muballigh ni, daripada orang yang menyampaikan pergerakan imam. Itu pun sah. Cuma yang tak sah ni, misal contoh dalam keadaan kita, kalau masjid dua tingkat, mic rosak, yang kat atas tu tahu tak imam bergerak apa sekarang ni? Tak dapat akses. Dia apa dia nak buat? Dia mufarraqah. Dia niat bercerai daripada imam dan dia teruskan solat mengikut aturan dia sendiri. Tak sah lagi dia mengikuti imam. Tak sah lagi dia mengikut imam. Selesai, itu mudah. Kemudian tuan-tuan, saya dah sebut syarat yang seterusnya ialah mestilah imam dan makmum tu dia dalam masjid. Kalau dua-dua dalam masjid, tak disyaratkan jarak 300 hasta. Tak disyaratkan. 300 hasta ni, kalau satu hasta awak kira dia 45 meter, 45 meter, so 300 hasta jadi 135 meter. Kalau awak kira 48 meter satu hasta, dia jadi 144 meter. So masih very, kenapa saya cakap macam tu? Hasta ni dia ada perbezaan yang boleh diterima daripada 45 ke 48. 44 tak boleh terima dah, 49 tak boleh terima dah. Jadi 45 satu hasta, 45 cm satu hasta tu boleh kita terima lagi, atau 48 cm kita boleh terima lagi. So between 135 meter dengan 144 meter. Jadi kalau sekiranya kita imam duduk dalam masjid, makmum duduk dalam masjid juga, sama ada imam di tingkat atas, makmum di tingkat bawah, makmum di tingkat bawah atau imam di tingkat atas, di sini tak disyaratkan 300 hasta ataupun 144 meter ataupun 135 meter, tak disyaratkan. Bila disyaratkan? Jika imam dalam masjid dia duduk di luar masjid tu. Di sana kalau imam dalam masjid solat, dia solat di luar masjid dan tak ada orang menengahi di antara kedua-duanya, dia duduk luar tu, maka nak ikut imam ini mestilah jarak dia dengan imam jangan lebih daripada 300 hasta. Yang ni yang saya sebut tadi, paling tingginya 144 meter. Misal contoh kalau orang tu dia jauh juga tu, kalau sekiranya orang tu dia solat dekat padang, katakan solat dekat padang, imam dengan makmum barisan pula panjang. Kalau barisan panjang, kita tak tengok imam lagi, tengok barisan yang paling last sekali dengan dia yang datang lambat. Dia dengan barisan yang paling last sekali, jarak dia berapa jauh? Kalau jauh dia lebih daripada 300 hasta, yang ia adalah 144 meter, tak sah dia ikut imam tersebut. Kalau tak sampai, maka sah. Di sini kalau awak pergi Mekah dan awak mazhab Syafi'i, orang yang solat dekat belakang tu, jauh dekat kedai tu, kalau katakan jarak dia dengan makmum yang paling belakang lebih daripada 144 meter, maka tak sah lagi dia ikuti imam. Dia pergi solat dekat kedai, dia pergi solat ke atas tu, jarak dia sangat-sangat jauh. Kalau gitu awak solat dalam TV kalau macam tu. Jadi ikut mazhab Syafi'i itu tak valid. Dalam mazhab lain saya tak masuk, saya cerita mazhab Syafi'i, dia tidak sah. Habis. Kemudian syarat dia juga mestilah kita dah sebut sebelum ini, mestilah kalau dia solat di kawasan yang bukan masjid, kalau dalam masjid seorang duduk dalam pintu berkunci dalam bilik, imam duduk sini, kat depan tu kita buat satu bilik berkunci, sah solat makmum yang dalam bilik tu. Sebabnya masjid ni dia ada kekuatan hukum masjid itu sendiri. So itu hukum masjid. Awak tak boleh kira dengan dia kalau bukan masjid. Misal contoh kita solat dekat madrasah, bangunan yang ada bagi orang yang duduk dalam bangunan tu, imam duduk sini, dia duduk dalam bangunan berkunci,
tak sah dia mengikuti imam, kerana itu bukan masjid. Maka masjid mestilah makmum dan imam, dia tidak ada penghalang yang menghalang makmum tu, katakan dia nak pergi ke imam, laluan dia ke arah kiblat untuk nak pergi ke imam, itu tidak ada yang menghalangnya. Misalnya contoh pintu terkunci, tak ada yang menghalang. Tidak ada sesuatu yang menghalang dia ke imam. Itu bangunan yang bukan masjid, macam itulah hukum dia. Awak solat dekat padang, solat dekat surau yang bukan standard masjid, madrasah, maka itu syarat solat berjamaah kena jaga. Kemudian syarat yang kelima ini ialah mesti sama susunan dua solat, makmum dan imam kena sama. Sama ni apa makna sama? Perbuatan zahir imam dan makmum ni sama. Maknanya solat makmum dan solat imam, yang ni ada sujud, ada rukuk. Solat ni ada rukuk, ada sujud. Maka bolehlah solat ini, solat makmum nak solat dengan solatnya imam. Apa ni? Apa makna dia? Contoh, kalau sekiranya tak sama, misal contoh awak solat zuhur, awak nak solat zuhur, imam dia solat jenazah. Solat jenazah dengan solat zuhur sama tak susunan solat? Aturan solat tak sama. Solat jenazah itu empat takbir. Adapun solat jenazah itu solat zuhur itu 4 rakaat. Ada rukuk, ada sujud. Adapun solat itu tak ada rukuk, tak ada sujud. Aturan solatnya tak sama. Maka bagi makmum nak solat zuhur di belakang imam yang solat jenazah, tak sah. Tapi kalau sama aturan solat imam dan makmum, maknanya solat makmum ada rukuk dan ada sujud, solat imam ada rukuk dan ada sujud, tapi berbeza dari sudut bilangannya, kata ulama tak apa. Atau berbeza dari sudut niatnya, tak apa. Dari sudut sah lah, dari sudut terbaik, bukan macam ini. Saya nak cerita ni dari sudut sah je. Contoh dia macam mana? Misal contoh, dia nak solat zuhur, di belakang imam yang nak solat imam solat zuhur, dia nak solat qadha zuhur dekat belakang imam. Di sini contoh yang saya berikan, makmum nak solat qadha zuhur, berapa rakaat? 4 rakaat. Imam dia nak solat zuhur 4 rakaat. Baik, di sini bilangan sama, 4 rakaat, tapi niat berbeza. Imam nak solat zuhur, dia nak qadha zuhur. Solat makmum ini sah tak? Jawab dia sah. Kenapa? Kerana dua-dua solat itu aturannya sama, walau berbeza dari sudut niat. Baik, imam dia solat subuh, berapa rakaat subuh? 2 rakaat. Baik, makmum dia nak solat qadha zuhur, di belakang imam yang dia solat subuh. Niat sama tak? Tak sama. Kerana imam dia nak solat subuh, dia qadhanya zuhur. Kemudian rakaat pun tak sama. Imam dia buat 2 rakaat, makmum setelah habisnya 2 rakaat imam, dia akan bangun, dia buat 2 rakaat lagi, dan dia bagi salam. Maka solat makmum ini berbeza dari sudut niat, berbeza dari sudut bilangan rakaatnya, tapi sama aturan solat. Dua-dua solat tu ada rukuk, ada sujud. Dua-dua solat tu sah tak solat makmum? Jawab dia sah. Jawab dia sah. Cuma afdal dia solat seorang, afdal dia. Tapi saya nak sebut di sini sah ke tak sah. Katakan fardu dengan sunat. Makmum dia solat sunat, imam solat sunat qabliyah. Solat sunat lah, qabliyah zuhur katakan. Ataupun solat sunat ba'diyah zuhur katakan. Imam dia solat sunat ba'diyah zuhur. Makmum datang, dia nak solat zuhur. Maka imam dia solat sunat, makmum dia solat fardu. Sah tak? Jawab dia sah. Tapi afdal dia solat seorang. Afdal. Tapi di sini saya nak cakap sah ke tak sah? Jawab dia sah.
Kenapa? Kerana syarat utama di sini ialah dua-dua solat itu dia sama aturannya walau berbeza dari sudut niat dan bilangan rakaat. Ini syarat yang kelima. Syarat yang kelima yang disebut oleh para ulama kita. Syarat yang keenam tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala ialah, ini kena perhati sikit, iaitu jangan makmum itu dia menyalahi imam pada perkara sunat. Jangan dia menyalahi imam pada perkara sunat, yang perkara sunat itu ketara pula percanggahan dia dengan imam. Misal contoh imam dia tak buat, makmum pergi buat benda sunat, bukan benda rukun. Kita cakap ni benda sunat. Benda sunat ni imam dia tak buat, makmum pergi buat. Misal contoh tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, contoh dia lagu mana? Misal contoh solat di mana imam daripada sujud yang kedua, dari sujud yang kedua pada rakaat kedua, patutnya dia buat tasyahud awal, betul tak? Lepas habis sujud yang kedua, nak sebelum naik ke rakaat yang ketiga bagi solat zuhur katakan, apa dia perlu buat? Tasyahud awal. Tasyahud awal sunat ke rukun? Sunat. Mana kalau dia tinggal batal tak? Tak batal, tapi sunat sujud sahwi. Itu status sujud tasyahud awal. Baik, sekarang ni imam dia tak buat. Daripada rukuk yang kedua, daripada sujud yang kedua, dia terus qiyam tanpa dia buat tasyahud awal. Tiba-tiba makmum dia pergi buat tasyahud awal, sedangkan imam dia qiyam. Bila dia buat, dia menyalahi imam dia ke tak buat? Dia tak menyalahi. Dia menyalahi imam dia. Baik, percanggahan dia dengan imam ketara tak ketara? Ketara, kerana kalau orang tengok daripada jauh, orang datang daripada jauh, dia tengok, dia ni solat dengan imam ke tak? Macam tak solat dengan imam, kerana imam sedang qiyam, dia sedang duduk tasyahud. Jadi orang tak nampak dia solat berjamaah. Jadi orang kata ketara percanggahan antara dia dengan imam. Di sini kata para ulama, solatnya makmum ini batal. Solatnya makmum ini batal. The reason is dia bercanggah dengan imam dia bercanggah dengan imam pada perkara yang sunnah yang ketara percanggahannya. Baik. Bagaimana kalau sekiranya misal contoh sujud sahwi. Sujud sahwi imam buat, makmum tinggal. Sujud sahwi apa status dia? Sunat ke fardu? Sunat. Baik. Kesalahan imam lupa ke, imam tak lupa ke, kita nak kena ikut imam walaupun pada lupanya imam. Hatta kalau imam lupa sekalipun, kita dari sudut nak solat berjamaah kena ikut imam. Cuma di sini isu dia, imam dia sujud sahwi, makmum dia tak sujud sahwi. Imam dia sujud sahwi, dia ada isu-isu, nanti kita sebut isu-isu imam, kenapa dia sujud sahwi. Tapi makmum kata, yang salah kau bukan aku. Salah kau bukan aku, maka kau lah yang sujud, aku tak nak sujud. Di sini batal solat makmum, kerana dia menyalahi imam dia walaupun kesalahan itu daripada imam. Ini batal solat makmum. Dia tak nak sujud, dia kata salahnya kau bukan aku, maka dia tak nak ikut. Di sini tak sah solat makmum. Saya bagi contoh. Saya nak bagi contoh. Misal contoh, kalau sekiranya imam dia solat, imam syak, saya solat, imam dia syak, saya solat ni dia syak pada bilangan solat. Saya dah sebut dah sebelum ni isu bilangan solat. Kalau orang tu dia syak 3 ke 4 rakaat, apa penyelesaian dia? Siapa ingat? Kalau seorang tu dia solat, dia syak, ni rakaat ketiga ke keempat, atau kedua ke ketiga. Baik, apa dia nak kena buat?
dia kira hak yakin, dia tinggal hak syak. Dalam hal ini hak yakin bilangan dia sedikit, hak syak bilangan dia banyak. Baik 3 dengan 4, hak mana sikit? 3. Dia kira 3, hak 4 dia kira tidak. Dengar ni, nanti dia keliru. Contoh, sekarang ni imam dia tengah solat, makmum dekat belakang. Katakan sekarang ni solat isyak, imam dia syak, aku punya solat ni rakaat ketiga ke keempat. Mengikut kaedah dari sudut fiqh, imam kalau syak, macam mana nak selesaikan isu dia? Dia bina ke atas keyakinan. Dia kata sekarang ni 3 rakaat. Itu kaedah dia. Tapi makmum dia kata saya yakin 4. Tu imam tu 4 dah. Dulu ada orang tanya saya soalan ni hari tu. Jadi saya jawab hari ni. Jadi ustaz, imam tu memang solat 4 rakaat. Saya memang yakin, tengok dia solat, memang saya yakin dia solat 4. Jadi memang betul, memang pada makmum tu memang dia bagi dia 4. Jadi di sini imam dia tak macam tu. Imam bila dia syak, situasi imam dia syak, dan kaedah bagi orang yang syak, dia ambil bilangan yang kurang, dia tinggalkan bilangan yang lebih. Dia syak di antara 3 dengan 4. Apa dia buat? Dia kata saya baru buat 3, saya tambah lagi 1 untuk jadi 4. Tapi bagi makmum, awak tambah, ini yang kelima. Faham tak? Makmum dia dah yakin, imam dah buat 4. Yang kalau dia tambah 1 lagi yang kelima dah ni, macam mana makmum nak berinteraksi dengan kes macam ni? Macam mana nak buat? Jadi di sini kalaulah makmum ikut imam, dia imam naik, bagi makmum ini dah 4 dah dia buat, dia pergi naik lagi yang 1. Bagi imam ini yang keempat, bagi dia ini kelima, dah tambahan dah. Kalau makmum ikut juga imam, di sini solat makmum batal. Makmum ada 2 pilihan untuk tak batal. Sama ada dia ada 2 pilihan. Sama ada dia nak niat mufarraqah, di sini bila dah khalas tak boleh go dah dengan imam ni. Dia niat bercerai dengan imam. Sekarang saya ikut solat saya lah. Jadi saya kata ini memang betul-betul dah 4 rakaat, so saya nak bagi salam. Jadi kalau imam dia niat mufarraqah, dia niat bercerai daripada imam, dia tak ikut lagi imam ini, maka dia ikut tertib dia sendiri, dan ini yang terbaik. Ini yang terbaik lah. Bagus dia buat macam itu. Dan solat makmum jadi sah, no problem. Dan makmum ini ada pilihan kedua, dan pilihan kedua ni sah juga. Misal imam, pilihan kedua dia kekal duduk di belakang imam, dia kekal duduk di belakang imam. Imam naik untuk rakaat yang keempat bagi imam, bagi dia 5. Bagi dia itu adalah rakaat kelima. Baik, imam naik dan imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud, duduk antara 2 sujud, dia sujud yang kedua, and then imam dia bagi salam. Bila imam bagi salam, makmum pun bagi salam. Kalau sekiranya sebelum dia bagi salam dia sujud sahwi, di sini dia sujud sahwi juga. Ini yang saya sebut tadi. Di sini bila imam setelah dia baca tasyahud akhir, dia pergi sujud sahwi. Bila dia ada syak, dia buat sujud sahwi. Di sini makmum yang dia nak ikut imam, dia kena sujud sahwi juga. Kalau dia tak sujud sahwi, dia kata the problem awak yang problem, saya tak ada masalah. Jangan. Di sini kalau awak pilih nak ikut dia, di sini bila sampai imam di tasyahud akhir, ikut sujud. Sujud sahwi dengan dia, kemudian dia bagi salam, awak bagi salam. Maka dengan ini barulah sah solatnya makmum. Jadi inilah penyelesaian, dan saya dah menjawab soalan yang ditanya pada pertemuan yang lalu. Sampai di sini aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.